Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada kawan-kawan semua. Boleh dengar tak suara saya? Dengar Kak, dengar. Terima kasih. Okay, jam 10.03. Terima kasih kepada yang turut serta pagi ni. Saya faham yang tak dapat turut serta mungkin sebab ada tugasan di sekolah ataupun ada yang sebagainya lah waktu cuti kan, tak ada masalah. Cuma diharapkan hasil daripada recording yang nanti kita semua tidak terlepas maklumat yang ingin disampaikan lah. Apapun sebelum kita mulakan hari ni saya nak, kalau boleh hari ni kita santai je. Sebabnya saya kena sampaikan maklumat yang saya kena sampaikan daripada PPD lah sebelum bermulanya pembukaan sekolah, terutamanya berkaitan dengan kawan-kawan semua untuk sedikit bengkel pagi ni. Mungkin yang sedang bercuti, terima kasih jugalah untuk luangkan masa ni. Saya harap maklumat yang disampaikan hari ni dapat memberi manfaat kepada kita untuk meneruskan profesional kita sebagai seorang guru. Baik, saya cek dalam ni tak ada pun pentadbir, jadi saya rasa kita santai je lah ya. Suka juga kalau cakap santai ni. Boleh kita mulakan? Okey, Boleh. Semangat Kak Lin. Terima kasih Kak Lin. Okey. Nama pun kalau tengok dekat sini saya telah ambil masa lama. Sebenarnya bengkel ni terpaksa dilaksanakan selama 6 jam untuk mendapat mata ladap satu hari. Tapi bila saya tengok nota yang diberi daripada PPD ada lebih kurang 100 lebih slide, memang tak mampu rasanya kalau kita nak tangkap semua sebab kita pun terhadkan masa dengan keadaan online ni. Jadi saya kira saya pick up yang mana penting untuk kita gunakan dalam PDP kita sahaja. Jadi untuk hari ni kalau tengok pada tajuk bengkel Google Workspace, dengar Workspace tu macam wow. Okay, tapi Workspace ni sebenarnya nak menunjukkan kita punya kerja, segala kerja buat kita akan datang ni kita simpanlah secara space maya. Maknanya tak perlu lagi kita nak simpan dalam laptop ataupun dalam mana-mana storage yang kita terpaksa bawa ke hulu ke hilir. Baik, kita tengok dulu slide ni. Di samping saya tunjukkan slide yang saya sediakan ini, ada juga tutorial yang akan saya tunjukkan lah. Baik, objektif hari ni, ni jangka masa yang saya kira saya ambil untuk bengkel hari ni, tapi mungkin kita boleh ringkaskan. Yang mana kalau tengok dekat sini Google Classroom, Google Meet, mungkin ramai yang dah tahu, mungkin masa ni boleh diringkaskan. Baik, pengenalan Google Workspace kita akan tengok lepas ni. Kemudian Google Meet, kalender dengan mail. Mail ni kita punya email lah. Okay, Google Meet ni kenapa ditekankan dalam objektif yang pertama ni, sebab kalau tengok dah lama kan kita tak buat Google Meet. Saya nak buat pagi ni pun Google Meet macam okay, ada feature-feature baru juga, kena explore juga. Sebab Google Meet ni kita akan gunakan PDPR kita kan nanti 21 hari bulan sampai 1 April kan. Okay, 2 minggu lebih kurang. Kemudian kita akan tengok feature-feature baru dalam Google Meet kita. Mail management ni lebih kepada email kita, email MOE tu kita panggil sekarang email delima. Bukan email GC, bukan email MOE, kita panggil email delima. Nanti kalau cikgu-cikgu dengarlah mana-mana daripada sekarang email delima, taulah email delima kita yang G- tu yang akhirnya @MOE tu. Bukan email GC, bukan email MOE lagi kita sebut. Baik, kemudian Google Classroom. Yang ni pun mungkin yang dah biasa guna tak ada masalah, mungkin cepat kita boleh catch up yang ini. Cuma mungkin ada guru baru di sini, kena explore sikit lah sebab kita akan gunakan dalam PDPR kita nanti.
Google Drive. Google Drive ni yang mungkin agak panjang sikit saya nak sentuh sebab Google Drive ni sangat-sangat bermanfaat untuk kita gunakan, terutamanya dalam email delima yang dibekalkan. Google Drive email delima yang dibekalkan tu sebenarnya kalau kita tengok storage dia unlimited storage, berbeza dengan Gmail personal yang kita ada hanya 15 gig sahaja. Nanti saya tekankan kat sini lepas ni. Baik, kemudian kita nak tengok juga serba sedikit berkaitan Google Site. Google Site ni bagi yang tak pernah explore mungkin rasa susah, tapi saya kira ada di kalangan guru hari ni macam Kak Lin dah expert dah buat PSS Maya kan. Memang sangat menarik sebab kita boleh kumpulkan segala bahan PDP kita dalam satu platform. Jadi tak perlu nak fikir dah untuk bahan-bahan PDP akan datang. Kalau boleh lah saya minta kerjasama semua cikgu sebab kita peringkat KPM sebenarnya ada melancarkan 3P, apa kita panggil pembelajaran digital. Sekolah kita sebenarnya menjadi contoh dekat KPM untuk daerah Gombak yang mana kita punya Oshin tu sangat-sangat disebut di atas sana, menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain untuk sebagai 3P punya pembelajaran digital. Jadi untuk tambah baik kita punya Oshin, jadi saya mohon bila kita belajar Google Site ni nanti, cikgu-cikgu boleh kumpulkan segala bahan PDP cikgu dalam satu site. Kemudian kita akan attachkan link site cikgu tu dalam kita punya Oshin tu nanti. Dia akan jadi lagi lebih luas lah. Baik, tak apa, nanti kita tengok serba sedikit bahagian Google Site. Last sekali ada sedikit soal jawab, sekiranya ada. Baik, ini yang saya ambil daripada PPD punya nota, sedikit latar belakang berkaitan dengan Google Workspace. Apa dia Google Workspace ni sebenarnya? Yang ni nanti boleh baca, cuma yang nak ditekankan di sini yang mana lesen berbayar dengan lesen percuma ni. Kenapa adanya bengkel hari ni? Sebab sebenarnya kita nak galakkan cikgu gunakanlah ID Delima itu sebaik-baiknya. Sebab kita punya ID Delima ni adalah G Suite punya ID. Apa makna G Suite ni? Makna G Suite ni tahap profesional punya ID yang mana kalau Gmail biasa tu tak sama macam kita punya ID Delima. Dan ID Delima kita tu berbayar, KPM bayar. Jadi kalau kita tak guna sepenuhnya memang sangat rugilah. Yang ni yang saya nak ajak rakan-rakan semua, gunakanlah ID Delima tu sepenuhnya, terutamanya dalam storage drive simpanan kita, Google Site dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang kita boleh explore dalam Google nanti. Baik, kemudian ni feature-feature baru dalam Google kita yang telah diberi, utamanya dalam Google Meet kita tu nanti. Jangan terkejut, jangan lagi tertanya-tanya sebab saya difahamkan kita akan PDPR 21 hari bulan nanti, yang mana satu guru akan menampung satu link untuk satu tingkatan bagi setiap subjek. Itu yang saya difahamkan lah. Jadi bila kata satu link, PDPR 2 minggu tu kan, satu link, satu guru untuk setiap subjek, kita boleh bayangkan kalau satu tingkatan lebih kurang sekolah kita ada dalam 300 lebih kalau tak, bukan Islam semua, kalau sebenarnya campur semua kan. Tapi kalau Islam semua mungkin sikit, kalau moral semua mungkin sikit sebab dia berpecah. Ni kalau yang aliran perdana memang akan jadi 300 lebih akan ramai. Tapi biasanya sebab Google Meet ni kita pernah buat sebelum ni dalam PDPR. Cikgu kalau cikgu tak faham tanya tau, jangan formal sangat. Saya pun risau juga ni sebab saya pun tak berapa nak pandai, kita sama-sama explore benda ni. Okey ke? Okey ke cikgu? Boleh Okey. Okey. Okey Kak. Okey. Tak faham tanya je, selit je tak apa.
Baik, okey. Daripada pengalaman kita buat PDPR yang sebelum-sebelum ni, kalau satu tingkatan paling ramai, yang biasa paling ramai pun Form 1 dan Form 2 menengah rendah sebab dia masih lagi excited macam sekolah rendah kan, ramai menampung kadang lebih 150, 200 hampir mencecah pun ada. Kalau yang menengah atas ni biasalah, cikgu menengah atas pun faham makin lama makin sedikit. Sebenarnya tak ada kerisauan untuk menampung pelajar tu, tapi bila kita tengok mula-mula PDPR ni biasanya pelajar dia excited dia lebih sikit, mungkin mula-mula nak buat PDPR tu makin ramai, lepas tu makin sikit kan. Jadinya sebelum kita punya ID MOE ni di-upgrade, kita hanya boleh menampung 100 peserta dalam satu link. Okay. Jadi cikgu dah risau dah, alamak macam mana nak buat PDPR satu tingkatan. Okay. Jadi kita punya ID ni sebenarnya dah di-upgrade. Okay, sebab tu dah dibayar, sebab tu saya nak cikgu tahu perkara ni. Jadi tak perlu lagi buat dua link, macam dulu kita terpaksa buat dua link kan, sebab satu link hanya menampung 100 peserta. Jadi nak menampung satu tingkatan tu dah kena buat dua link. Okay, jadi untuk kali ni tak perlu, kita hanya buat satu link menggunakan ID MOE, ID D5 kita tu, ID guru tu. Sebab satu link tu pun dah dapat menampung 250 peserta. Saya kira kalau 250 ni sangat dah dapat dah menampung untuk satu tingkatan. Okay. Jadi tak ada masalah lepas ni, Allah tak boleh menampung sebab sebelum ni kita tahu dia 100 je kan. Tapi sebenarnya dah mendapat menampung 250. Ini feature yang pertama. Baik, kemudian rakaman Google Meet. Okay, yang ni kita tahu bila kita start je recording, semuanya akan disimpan dalam drive kita. Okay, jadi kalau tengok pada Google Meet kita tu, kalau panjang, berjam-jam, itulah yang kadang kita nak tunggu dalam email tu dia lambat, dia nak masuk dalam kita punya drive kan. Jadi cikgu tak payah tunggulah, biarlah dia masuk nanti sampai ada notification dalam email kita barulah buka, tak payah tunggu. Jangan terkejut lepas habis PDPR, mana rakaman tak, nanti dia akan masuk, jangan risau. Yang penting masa buat PDPR tu nak Google Meet tu pastikan tekan button record. Nanti saya akan tunjuk jugalah. Walaupun ada yang dah tahu tapi ada guru baru yang mungkin tak tahu yang kena laksanakan untuk Google Meet nanti. Baik, yang ketiga siaran langsung Google Meet ni. Okay, ni adalah ID CM. Untuk setiap sekolah, jabatan sebenarnya dah beri kita ID tambahan sebanyak 8 ID tambahan untuk setiap sekolah yang boleh menampung streaming. Dulu kan kita belajar mula-mula dulu masa Google Meet, awal-awal dulu dia ada streaming kan, streaming Google Meet. Okay, jadi macam sekarang ni untuk ID guru dia tak boleh buat streaming. Tapi ID CM ni content manager yang dibekalkan oleh kerajaan, oleh jabatan, boleh membuat streaming. Jadi apa yang saya nak sentuh dekat sini, 8 ID streaming, 8 ID CM tu sebenarnya dah ada pengkhususannya kepada siapa yang perlu saya beri, dan saya dah beri pun kepada orang-orang tertentu. Cuma saya kira ada seorang je lagi saya tak bagi, guru data. Puan Siti Aulia tak dapat lagi kan, nanti saya bagi Yang lain semua saya dah bagi dah untuk SU Koko, SU Hem, SU Kuri. Maknanya nanti kalau cikgu nak buat program, contohlah UBK kan, nak buat program dengan pelajar HIGRES pasal counselling. Okay, jadi nak melibatkan satu sekolah. Pelajar kita satu sekolah ada lebih kurang 1,800. Jadi kita tengok UBK bawah apa, HEM kan. Nanti boleh terus berhubung dengan SU HEM. Kena tahu lah SU HEM siapa, Puan Cik Nadira, SU Kuri kita, Dati Rozila ataupun Puan Azurayati, Koko kita Puan Nur Faslina. Bolehlah berhubung dengan SU-SU tersebut sebab ID CM ni saya dah serahkan kepada SU-SU tersebut. Maknanya kalau nak buat program yang melibatkan lebih daripada 250 peserta, boleh menggunakan ID CM tersebut. Sebab dia boleh buat streaming. Cuma streaming tu nanti yang menggunakan link stream dia hanya boleh guna ID D5 sahaja. Pelajar yang nak masuk streaming tu pun still kena guna ID D5 sahaja. Dia tak boleh guna Gmail.
Dan kelemahan streaming tu dia tak boleh chatting, tak boleh on mic macam Google Meet lah, berbeza sikit. Tapi dia still dapat info yang sama macam mana yang berada di Google Meet ketika itu. Okay, cuba jelas ya, nanti saya akan terangkan lebih lanjut idea-idea ni. Okay, feature tambahan yang lain, kalau tengok dalam Google Meet nanti saya akan tunjuk juga. Ni seronok ni, ada noise cancellation, ada breakout rooms, ada polls, ada attendance tracking. Attendance tracking ni sebenarnya yang kita punya Google Meet yang terbaru ni, dia dah ada track siapa yang join. Macam cikgu hari ni sebenarnya kalau saya kira nak ambil kehadiran pun tak perlu. Siapa yang dah join je Google Meet hari ni, nanti bila saya end kan Google Meet hari ni, dia akan masuk dalam saya punya Google Drive, senarai nama cikgu yang join. Cuma isunya kalau cikgu tu join pakai ID Delima, tak ada masalah sebab kita tengok ID Delima kita ni memang nama penuh kan. Tapi kalaulah cikgu yang gunakan ID Gmail ataupun murid-murid nanti masa PDPR menggunakan ID Gmail yang nama pelik-pelik tu, yang tu problem lah sebab dia akan keluar nama yang email tu. Jadi kita nak galakkan murid kita pun gunakanlah ID Delima tu. Baik, kemudian laporan keaslian ni semakkan plagiat ni, ni daripada kita punya ID Delima tu memang dah diberi security untuk digunakan. Sebab tu dalam penggunaan ID Delima ni memang kita kena berhati-hati. Bukan saja guru, murid pun nanti saya mohon kerjasama guru kelas. Bila nak sebarkan ID Delima pada murid, ni daripada pengalaman jugalah. Mohon ingatkan murid-murid kita ni jangan guna ID Delima tu sembarangan. Makna sembarangan tu kadang murid kita dia gunakan, dia masukkan default email pakai phone menggunakan ID Delima kan. Lepas tu nanti dia nak download game lah, apa benda apps lah dalam telefon tu secara automatik dia akan gunakan ID Delima. Sangat bahaya sebabnya pernah jadi tahun lepas ke tahun 2 tahun lepas. ID murid kita disalah gunakan, saya tak pasti dia gunakan ID dia untuk download apa entah. Tapi tiba-tiba ID dia jadi suspended account. Masa tu bila dah jadi suspended account maknanya dia blacklist tau suspended account ni. Mulalah murid tu bila dah mula PDPR dia gelabah lah, alamak tak boleh guna ID dia. Memang tak boleh, bila ID kita ni guna yang bukan-bukan dia akan block. Dia block jadi suspended account, jadi dia kena berhubungan saya sebagai admin Delima di sekolah dan saya kena buat pula report ke atas jabatan. Tunggu dalam lama juga, 2 bulan baru nak clear benda tu balik. Baru dah boleh, maknanya dia akan reset balik macam mana entah, 2 bulan lah lebih kurang daripada jabatan baru saya boleh bagi balik ID tu pada pelajar tersebut. Jadi selama 2 bulan tu dia tak boleh guna lah ID tu. Dia dah block. Jadi ingatkan jugalah pada murid-murid kita nanti sebab guru tingkatan memang bertanggungjawab mengedarkan ID kepada murid kan. Jangan gunakan ID tu sembarangan. Kalau nak upload, nak download apa-apa, gunalah ID personal. ID Delima kita guna untuk PDP sahaja. Baik. Okay, ini adalah surat siaran berkaitan dengan kita punya feature tambahan dalam Google Meet. Cikgu boleh tengok kat sini. Ni yang dikatakan IDCM tu. Dia ada kelebihannya dekat sini. Tapi kalau tengok ID guru ni pun nampak dia dah boleh Google Meet 250 peserta. Nanti kita akan tengok serba sedikit dekat dalam Google Meet secara handout dia. Okey, tutorial Google Meet. Baik, saya nak sentuh sikit walaupun mungkin dah ada yang dah tahu. Untuk bina link Google Meet, ni nak mula PDPR ni pun mulalah kan masing-masing, alamak link nanti Puan Zuraimah minta link pada cikgu yang berkaitan melaksanakan PDPR. Jangan tak tahulah, kena tahulah. Okey, macam mana nak buat link Google Meet? Kalau yang pernah buat dulu dia tak hilang-hilang link tu tak ada masalah. Ni yang dia dah siap lepas tu hilang kan. Baik, ada 2 cara nak buat link Google Meet. Yang pertama melalui Google Classroom, yang kedua melalui Google Calendar. Kejap lagi saya tunjuk Melalui Google Classroom dan juga melalui
Google Calendar. Saya sebut dulu apa kelebihan dan kekurangan dia. Okey, untuk kalau kita buat link melalui Google Classroom, link kita tu terhad hanya kepada kelas tersebut sahaja. Bagi cikgu yang ada pengalaman buat Google Classroom, dia dah nampak dah. Okey, sebab Google Classroom kita buat by class kan. Jadi kita akan buat link Google Meet kalau melalui Google Classroom tu maknanya kelas ni lain. Kelas yang ni lain. Walhal kadang-kadang kita pun tak ingat kan, kita on sekali semua tapi alamat link dah beza. Apa sebab pelajar tak masuk-masuk ni, cikgu duk tunggu tapi link dia untuk kelas lain. Tu kelemahan sikit lah bagi link Google Classroom kalau kita buat melalui Google Classroom. Kebaikan dia bila kita buat link daripada Google Classroom ni, secara automatik murid dia akan masuk menggunakan ID D5 sebab murid tu terpaksa masuk dulu Google Classroom untuk klik link Google Meet yang dibina melalui Google Classroom. Jadi kita tak adalah kerisauan murid kita ni join menggunakan ID Gmail yang pelik-pelik tu. Okay, baik. Itu link melalui Google Classroom. Melalui kalender, yang ni sebenarnya yang saya lebih suka gunakan sebab bila gunakan kita bina link dalam kalender Google kita, kita boleh buat satu link sahaja tapi boleh guna untuk banyak kelas, mana-mana kelas pun boleh. Macam link Google Meet yang saya kongsikan untuk bengkel ni sebenarnya link daripada mula-mula saya buat dulu. Tak pernah tukar pun sebab saya buat dalam kalender. Jadi mudah, tak payah kita nak kelas ni, link ni, kelas ni, link ni, tak jadi kita nak fikir banyak-banyak link kan. Satu link untuk semua kelas. Cuma keburukan dia macam tadilah, kontra daripada yang pertama ni tadi. Keburukan dia kalau murid kita guna dia nak join Google Meet kita tu, dia boleh gunakan ID Gmail yang pelik-pelik tu nanti. Mulalah kita tak tahu siapa orang ni, siapa pelajar ni, attendance tak boleh nak ambil kan. Okey, itu macam mana buat link. Kemudian feature baru dalam GM. Okey, saya tunjuk sikit tutorial untuk Google Meet. Boleh ya cikgu? Ngantuk Okey guys, risau juga tak tercapai ni. Sekejap saya share screen. Okey, saya terpaksa, ni kalau nampak, kenapa pelik benar kan, nampak macam kedalang-kedalang sebab saya terpaksa share keseluruhan, window screen. Ni bukannya share, bukan window, share apa? Share screen lah sebab saya nak tunjuk dua perkara. Tadi yang pertama, apa yang link melalui Google Classroom. Baik, macam mana kita nak masuk Google Classroom cikgu? Okey, ada yang dah tahu tu biasalah kan. Yang tak pernah tahu tu ada dua cara kita nak masuk Google Classroom. Okey, paling mudah kita type je Google Classroom. Ini bagi cikgu baru kena tengok sikit, nanti kena explore balik Okey, masuk je Google Classroom. Okey, ni cara pertama kita nak masuk Google Classroom. Okay, macam ni dah automatik masuk sebab saya memang dah gunakan ID MOE. Kadang-kadang bila kita masuk, contohlah, okay, kita masuk, type je Google Classroom, dia tak masuk, dia tak ada kelas yang pernah kita buat kan. Ni yang berhati-hati ni cikgu kena tengok dekat atas ni boleh nampak kan? Boleh nampak tak cikgu? Cikgu boleh nampak? Respon sikit. Nampak. Sebab jangan sebab benda ni lama kan kita dah tinggal, takut terlupa. On kenapa tak ada kelas-kelas saya, kenapa dulu dah buat tapi hilang. Tak, ini je. Peranan dia dekat atas ni. Check je kat atas ni. Ni sebab saya login guna Gmail, tak adalah kelas tu. Jadi kalau nak check balik yang pernah kelas saya buat dulu, pastikan kita pilih login menggunakan email derima kita. Okay, kalau kita masuk email derima kita, tengok kat sini, adalah kelas-kelas yang kita dah buat dulu. Okey, macam mana yang saya kata tadi nak buat link daripada Google Classroom. Contohlah saya ambil satu kelas. Kalau cikgu baru, lupa sekejap saya sambil tu sambil sentuh juga cikgu baru macam mana nak buat kelas-kelas ni
saya tak sentuh hari ni, nanti cikgu boleh tengok dalam YouTube. Banyak dah bersepah, YouTube saya pun ada. Macam mana nak bina kelas Google dalam Google Classroom. Cuma hari ni saya nak sentuh berkaitan dengan Google Meet. Kalau cikgu baru nanti masa lagi tak faham boleh PM saya macam mana nak bina kelas-kelas ni dalam Google Classroom. Baik, okey, saya ulang balik tadi. Contohlah kata nak buat link Google Meet dalam Google Classroom, kita pilih kelas yang mana kita dah buat tu kan. Dia ada dekat sini. Kalau kat belah tepi ni boleh nampak kan, kita generate link ni. Inilah link dia. Terus savekan. Lepas tu link tu nanti nampak dia dah terus join. Saya tak ada dah tekan join sebab saya tengah Google Meet sekarang, nanti dia matikan yang kita tengah ni kan, yang kita tengah berkomunikasi. Dia senang lah kat sini, tapi tu yang saya cakap tadi, dia punya keburukan. Macam ni saya buat ni untuk 4 UTM. Contohlah saya nak pergi untuk 3 amal, nanti link dia dah lain. Kena generate link lain. Jadi maknanya setiap kelas tu dia akan jadi khusus untuk satu kelas. Jadi banyak pula link kita nak kena ingat. Leceh kan? Okay. Itu yang saya suka gunakan. Kita buat link dalam kalender. Macam mana nak pergi kalender? Okay, kalau tengok dekat sini kita ada Google Apps ni, just klik saja. Okay, kita ada kalender, klik je kalender. Cikgu yang dah hilang link dulu boleh buat lain Kalau dulu ada lagi pun boleh je nak guna. Okay, contohlah saya ambil kita nak buat kelas, yang ni atas ni sebab saya punya link kan, kita nak buat kelas pukul 2 petang. Ambil lah masanya kat sini, tarikh hari apa, tengok kita kena kelas, pilih nak pergi tarikh hari apa. Kalau kena kelas hari Rabu, 16 hari bulan, buatlah pukul 2 petang, pilihlah klik sekali. Okay, masukkanlah tajuk kelas pendidikan Islam. Kalau cikgu buatlah kelas apa-apa untuk kita punya PDPR nanti kan. Okay, timing dia sini boleh ubah. Pukul 2, kalau pukul 3 kata kalau sejam ni okey lah. Kalau kata nak buat 2 jam pun ubah je. 2 jam, 1 jam setengah ke, ubah saja. Okay, lepas tu okay ni. Maknanya kita nak buat link Google Meet ni, kita klik sahaja add Google Meet video conferencing. Yang ni lah link Google Meet kita untuk semua, just kita save sahaja. Bila kita save, kita boleh check balik, klik balik yang kita buat link ni tadi, kita copykanlah kita punya link ni. Ni lah kita punya link Google Meet. Copykan bagi pada murid kita. Kalau tersilap, contohlah tersilap buat link, kita boleh je padam balik. Pergi dekat sini, klik button kanan mouse, delete sahaja. Buatlah balik yang mana. Jadi senang lagi lah untuk kalender ni, senang. Kita buat sekali, lepas tu contohlah saya buat balik tadi kan. Kelas kita boleh setting kat atas ni je. Dekat atas ni kan. Sama ada kita nak buat all day ke, all day tu hari-hari lah. Masa pun kita boleh settingkan. Jadi tak payah nak fikir, oh hari ni nak buat link lain, hari ni nak buat lain. Macam saya punya ni memang pada dulu sampai sekarang saya buat all day terus. Tak payah nak fikir, all day setiap hari pukul 8 sampai pukul 2. Pukul 2 ke tak ingat ke pukul 1. Maknanya hari-hari dah ada. Sampai hari ni automatik dia dah ada dalam kita punya kalender dan kita boleh guna sampai bila ada program je nak ubah je lah. Rename je balik. Edit, tukar nama. Nanti saya tukarlah nama ni kepada kelas Wasafidah pula. Macam tu je. Senang kan? Okey, itu melalui kalender. Okay, kemudian saya nak tunjuk feature baru tadi. Cikgu boleh nampak sikit kat sini sebab dia punya, saya tahu bila share Windows ni dia jadi gambar tu ke dalam kan. Baik, apa yang saya nak tunjukkan feature baru dalam Google Meet ni, ada nanti cikgu boleh explore. Okay, cikgu klik dekat, pertama dekat host control yang ada gambar kunci ni. Ni semua kita host kita lah cikgu. Besok buat PDPR dengan murid, kita boleh sama ada nak bagi murid tu share screen ke, tak nak bagi murid tu chatting, sebab kadang-kadang kita tengah mengajar, murid duk cakap chatting main-main kan, dia tak fokus dengan pengajaran kita. Jadi kita blockkan dia supaya dia tak boleh chat. Ni kalau kita biru ni dia unblock lah.
Okay, kemudian mikrofon kita boleh blockkan. Ni dia punya feature-feature baru ni. Cikgu boleh tengok nanti. Okay, quick access ni, apa makna quick access? Kalau kita block, kalau kita block, maknanya setiap murid ataupun partisipan yang nak join Google Meet kita ni, kita kena tekan button admit. Baru dia boleh join. Macam ni kan. Puan Suliza, saya tekan sebab saya dah quick access ni, saya block. Kalau kita tak block, dia boleh masuk secara automatik. Siapa yang masuk automatik ni? Hanya orang yang menggunakan ID delima sahaja. Orang yang menggunakan ID Gmail biasa, kita still kena admit. Okay. Baik, itu feature yang pertama. Yang kedua, kalau cikgu boleh check dekat activities nanti, boleh explore juga. Yang ni lah yang kita punya dah di-upgrade ni, yang saya nak kongsikan, sangat menarik. Nanti masa PDPR boleh buat dengan murid kita. Okay, breakout rooms. Apa makna breakout room ni? Maknanya kita nak buat, contohlah kata nak buat perbincangan berkumpulan. Okay, murid kita dalam kita punya kelas Google Meet ni, kita nak buat perbincangan berkumpulan. Kita klik je breakout room ni. Kalau cikgu kat sini nampak. Maknanya di sini macam ni nama-nama guru dah ada kat sini. Kita boleh pecah-pecahkan. Contoh nak buat kumpulan berapa kumpulan. Husna nanti pergi ke, dia nak buat kat sini, nanti dia akan jadi breakout room kita lah. Maknanya kita klik nanti cikgu boleh explore breakout room, klik button set up breakout room ni. Okay, breakout yang pertama, siapa yang ada dalam kelas yang pertama, kita boleh masukkan. Ni macam ni dia dah tetapkan kan, ada 4 orang. Breakout yang kedua ni ada 4 orang. Kalau kita nak pindah-pindahkan pun boleh, tak jadi masalah. Lepas tu, ni dia ada dah tunjuk 9. Kalau kita nak tukar daripada 7 room, terpulang pada kita. Kita boleh adjust. Time, contohlah kata kita nak bagi masa pada murid kita. Okay, awak bincang antara kumpulan 10 minit, lepas 10 minit masuk balik dalam kita punya Google Meet yang pertama, yang induk ni, macam tu kan. Kita tetapkanlah masa dia buat 10 minit. Sebab nanti bila kita buat gini kan, dia automatik lepas dia bincang 10 minit dengan kawan dia dalam grup sana, automatik dia akan mati. Pas 10 minit tu dia akan masuk balik dalam utama kita ni. Kita jumpa balik dengan murid kita. Dia kalau kelas yang tak ramai, seronok juga buat ni. Dan dapat juga kelas yang memang pelajar atas kan. Dia seronok juga buat yang breakout room ni. Okay, nanti cikgu boleh explore dengan murid-murid cikgu masa PDPR nanti. Itu breakout rooms. Kemudian kita ada polls. Semua tahu kan polls ni macam kita buat survey ke, questionnaire ke. Okay, apa pembelajaran kita hari ni. Klik pun buat soalan kan. Start pun buat soalan. Okay, lepas tu nanti murid kita akan jawab lah. Okay, kemudian apa lagi, Q&A, recording ni biasa. Whiteboard ni dulu dah ada dah. Cuma whiteboard ni jarang cikgu gunakan, tapi cikgu boleh gunakan juga whiteboard ni untuk kita mengajar, terutamanya mungkin dalam matematik kan. Baik, itu di antara feature-feature baru dalam Google Meet. Lagi satu yang saya perasan sebab saya guna Google Meet ni, cikgu jangan terkejut sebab Google Meet yang baru ni untuk recording, untuk saya stop sharing yang ni dulu sebab dia pening sikit gambar dia. Untuk recording Google Meet, hanya host sahaja yang boleh record. Dulu, kalau kita terlupa nak record, pelajar kita boleh tolong recordkan kan. Tapi yang baru ni tak boleh. Hanya host sahaja. Kalau kita lah yang buat link ini, kita je yang boleh record. Isu dia kenapa jadi macam tu? Sebab dulu yang masa semua orang boleh tekan button record, ada isu recording tak masuk drive host. Jadi tak tahu dia pergi mana. Banyak isu yang timbul macam tu lah dulu. Jadi Google perbaiki dengan kelemahan yang ada. Cuma masalahnya kita lah sebagai host kena ingat lah sebelum mula kelas pastikan kita lah yang tekan record. Orang lain memang tak boleh record. Dia cuma boleh ingatkan, boleh cikgu lupa tekan button record. Okay lah, dia tekan record. Kemudian lagi satu yang saya perasan dalam Google Meet yang feature baru ni juga, saya tak pasti kalau cikgu boleh explore, nanti kongsi juga dengan saya sebab bila saya jadi host, saya gunakan handphone. Okay, kalau dulu kita guna handphone, kita boleh cari button record dalam handphone tau.
Tapi yang baru ni saya cuba, saya jadi host, saya guna handphone sebab bila kita jadi host kita nak admit murid mungkin yang tak pakai Gmail, yang tak pakai ID Delima kan. Tapi saya gunakan handphone, saya tak jumpa button record tu dekat handphone. Kalau cikgu jumpa boleh share juga sebab mungkin tu saya pun tak jumpa lah kat mana. Jenuh cari explore kat mana button record dalam handphone ni. Last terpaksa lah juga buka laptop untuk buat sebab nak tekan button record. Okay, jadi kalau cikgu jumpa bolehlah share dengan kawan-kawan lah yang handphone tu. Sebab tu kalau buat PDPR sebagai host ni memang saya suka guna laptop lagi lah. Okay, itu berkaitan dengan feature baru untuk Google Meet. Boleh cikgu sampai sini? Ada soalan tak pasal Google Meet ni sebelum saya teruskan yang seterusnya? Cikgu ada soalan? Boleh teruskan? Boleh, tak ada soalan. Okey, harap jelas kalau ada soalan tanya sahaja. Okey, seterusnya habis untuk Google Meet ni, harap-harap kita punya PDPR lepas ni berjalan lancar lah sebab kita akan PDPR balik kan. Okey. Okay, ni saya nak kongsikan portal digital learning yang baru. Dulu kita digital learning ni dah 5 lah. Dulu kita tengok MOE ni link yang lama tau. moi-dl.edu.my. Yang baru link dia yang ni cantik sikit. Saya tunjuk juga kat cikgu. Sekejap. Sebab yang baru tu kalau cikgu tengok dia macam proper sikit lah. Menarik sikit dia punya paparan. Sekejap ya, saya tunjukkan. Okey. Okey, kalau kita tengok tadi link yang lama moe-dl.edu.my kan. Nanti cikgu boleh tengok juga kalau cikgu nak explore MOE sebab saya dah ada ni moe-dl.edu.my. Ni paparan delima yang lama. Biasalah kalau tengok ni je tahu dah. Log masuk kan. Kena masukkan ID, dia tahu dah. Ni paparan lama ni. Kan tak berapa. Biasa kita tengok biasa. Tapi kalau yang baru, saya masukkan link baru tadi D2 saya pun tak hafal yang baru ni. D2.delima d2.delima.edu.my .edu.my nampak tak ada lain sikit. Ni link yang baru ni dia lebih cantik. Kalau cikgu masuk nanti, cikgu klik je here to login. Kemudian masukkan ID delima kita. Nampak? Dia dah ada siap-siap gambar kita kat sini. Cantik lah. Cikgu boleh explore. Lepas tu dia dah ada siap-siap dekat tepi bawah belah kanan ni. Kita punya kelas-kelas yang kita bina dalam GC. Tak payah dah kita nak pergi titik 9 tu pergi pula GC, pergi pula email kan. Lepas tu dalam ni pun banyak lah. Ada juga perkongsian ruang ilmu, kursus Google, kursus Apple. Cikgu boleh explore. Ini untuk link yang baru. Google Meet didik pun dah ada dalam ni. Murid kita pun kita boleh masuk untuk link yang baru. Nanti saya akan kongsikan juga dalam kita punya dokumentasi Hillcrest juga. Supaya cikgu boleh kongsikan link yang baru ni pada murid kita. Jadi senang kan kalau dia nak tengok Didik TV ni kan. Jadi dia just klik dalam dia punya ID delima sahaja. Nampak menarik lah. Kalau sini saya tengok memang lebih suka lah paparan dia. Nampak kemas. Okay, jadi cikgu boleh, sekejap saya stop dulu. Cikgu boleh sama ada nanti saya share recording ni cikgu boleh salin juga ataupun terpulang lah nak tengok pada link lama dengan link baru ni nak explore nanti. Okey, kemudian feature-feature baru G Suite Enterprise Education. Okey, yang ini kita tengok soalan lazim yang biasa dibangkitkan. Apa feature-feature baru dalam G Suite ni? Okey, saya klik jap.
Saya kena stop yang ni dulu. Okay, ni surat, bukan surat, ni soalan lazim yang dibangkitkan. Ini yang saya nak sentuh sebenarnya sebab dia dah disebar luaskan berkaitan dengan IDCM ni. Okay, memang jabatan dah beri kita, macam saya sebut awal-awal tadi, setiap sekolah ada 8 IDCM yang diberi yang memang ada kelebihan sikit lah pada IDCM tersebut. Boleh nampak kecil sekejap saya besarkan. Ni yang saya nak tekan kat sini lah. Tadi saya ada sebutkan semua person in charge berkenaan saya dah serahkan kecuali Puan Siti Aulia sebagai guru data sekolah. Saya tak bagi lagi ID ni, nanti saya akan bagi. Kalau tengok dekat sini memang bagi 8 ni untuk siapa. Yang pertama CM1 ni dia bagi untuk Google Site sekolah, jadi memang saya akan gunakan untuk Ocean sepenuhnya lah. CM2 ni kalau ada upacara rasmi sekolah, mungkin kata PIBG nanti, mesyuarat PIBG buat online ke, kalau lah mana-mana yang ada program rasmi sekolah, marks ke, Majlis Anugerah nanti kalau buat secara online, tu akan menggunakan CM2. Guru data sekolah CM3 nanti Puan Siti Aulia, saya akan bagi Puan Siti Aulia. Ada kan dalam ni kan? Respon sikit. Ada Puan Siti Aulia? Tadi macam nampak ada. Ada tu. Okay, maknanya nanti saya akan bagi ID CM ni. Dia ID dia 5 juga sebenarnya, cuma dia ada tulis CM. Dekat ID tu dia ada tulis CM. Okay, untuk CM4 ni saya dah serahkan kepada SU Curriculum. Nanti cikgu-cikgu tengoklah kalau nak buat aktiviti program kelas apa ke, terlibat yang mana. Kalau Kuri, berhubunglah dengan Puan Azura. Kalau HEM ni saya dah serahkan kepada Cik Nadira, bolehlah berhubung dengan Cik Nadira. Kalau Koko, katalah besok nak buat mesyuarat agung kurikulum kan, contohlah kata nak melibatkan taklimat kepada semua murid, menampung seramai 1,800 murid kita kan. Jadi bolehlah gunakan IDCM pada SU Koko yang dah diserahkan. CM7 ni kepada ketua bidang dengan ketua panitia, kalau adalah apa-apa urusan pada bawah panitia, ketua-ketua panitia atau ketua bidang boleh minta dengan saya sebab saya yang jaga lagi CM7 ni. CM8 ni untuk simpanan kalau lah ada apa-apa keperluan yang diperlukan, tapi saya tak simpan pun. CM8 ni saya tak nak simpan, saya serahkan kepada fikir petang. Maknanya segala urusan petang bolehlah simpan dalam ID CM8. Kenapa dia ada pengkhususan ni? Okay, rasional dia, okay, contohlah tiba-tiba satu hari nanti Puan Azura naik pangkat kan. Puan Azura ni penolong SU Kuri. Lepas tu SU Kuri kan, ialah penolong SU Kuri. Tiba-tiba naik pangkat kena pindah sekolah. Jadinya nanti orang yang ambil alih jawatan Puan Azura, alamak mana ketah kerja, mana macam-macam lah nak mencari kan. Takkan nak cari, nak pergi kontak Puan Azura dah banyak lah kerja kat sekolah baru kan. Jadi Puan Azura akan tinggalkan aja ni ID ni pada orang yang baru. Jadi orang yang baru dia akan explore lah, bahan-bahan kurikulum ada dalam ni, boleh gunakan untuk akan datang pula. Sama juga macam HEM, Koko ataupun yang petang, dalam apa saja. Maknanya kita rasionalnya kita tak nak, sebab biasa kalau kita guna ID kita, ID personal macam sebelum ni pun kan, sebelum diberi IDCM ni saya sendiri banyak guna ID saya untuk urusan sekolah. Tiba-tibalah nanti na'udzubillah kalau lah ajal pendek ke kan, sudah mana tak adalah data backup nak cari kan, padahal ada dalam ID tapi ID personal saya orang mana boleh buka kan. Tapi kalau kita simpan dalam ID yang diberi ni, orang-orang ini boleh akses dan dia tidak akan bawa ID ini bersama-sama dia kalau dia ke mana sahaja sekalipun. Itu kelebihannya lah. Okay, itu rasionalnya. Okay, saya sambung balik slide saya tadi. Okay, jadi dekat sini edaran IDCM untuk sekolah kita, inilah pengkhususan yang saya dah berikan
Nanti cuma tinggal lagi untuk guru data CM3 ni saya akan serahkan pada Puan Siti Aulia nantilah. Jadi Puan Siti Aulia boleh gunakan segala data tu simpan dalam drive CM3. Kalau lah Puan Siti Aulia nanti naik pangkat kan, tak adalah cikgu data sekolah kita yang ambil alih tugasan tersebut tercari-cari apa tugasan ataupun maklumat yang perlu dilakukan. Okey, seterusnya. Okey, edaran ID Delima. Edaran ID 5, ni isu ID murid. Setiap awal tahun saya akan dapat, bukan awal tahun, saya rasa sepanjang tahun. Isu ID murid ni selalu saya hadapi. Okey, cikgu, saya nak ingatkan untuk murid baru, okey, murid baru dulu saya sentuh. Bagi murid yang baru masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kalau dia murid baru dari yang sekolah lama dia tu memang sekolah kerajaan, dia dah ada ID Delima dia. Cikgu boleh ingatkan dia, bawalah ID Delima dia daripada sekolah lama tu dengan dia punya password. Kalau dia kata mungkin sekolah lain tak seaktif sekolah kita, kan ada sekolah yang tak aktif gunakan ID Delima. Cikgu saya tak ingatlah password sekolah lama dulu, minta dia hubungi guru kelas dia untuk resetkan ID Delima dia. Sebab bila murid baru yang sekolah kerajaan ni masuk ke sekolah kita, isu dia, saya takkan terima ID dia dalam pangkalan data Hillcrest secara automatik. Tak. Sistem yang akan update, kalau saya tengok daripada sistem update tu lebih kurang memakan masa 2 hingga 3 bulan juga. Kalau dia tunggulah ada masalah, tak ingat ID, saya pun tak boleh nak cari. Saya tak boleh nak cari sebab data dia tak masuk lagi dalam Hillcrest. Tapi kalau murid baru tu daripada sekolah swasta ataupun sekolah mungkin daripada overseas, maknanya bukan daripada sekolah kerajaan, okay, dia baru masuk sekolah kita, tiba-tiba dia tanyakan, cikgu ID Delima ada tak? Cikgu kena terangkan dekat dia, okey, awak kena tunggu dalam masa 2 bulan lah paling minima, sebab yang murid swasta, murid yang baru masuk yang bukan pada sekolah kerajaan ni bukan saya yang jana, jabatan yang jana. Bila murid baru APDM, bila murid baru masuk, guru kelas akan daftar dalam APDM. Lepas guru kelas daftar, jumlah pelajar kita dalam APDM. Lepas pentadbir sahkan PPD, lepas PPD dia panjanglah cerita dia. Jadi sampailah ke jabatan, nanti bila jabatan dah sahkan murid baru masuk tu, barulah jabatan akan jana ID murid tu. Sebab tu saya kata paling mini dapat ID dia selepas 2 bulan. Jadi isunya, cikgu macam mana saya nak ikut Google Meet? Saya tak ada ID Delima. Okay, janganlah jadi alasan bagi tahu pada murid tersebut dia boleh guna Gmail dan kita boleh admit dia untuk dia ikuti PDPR dalam Google Meet. Kena admit lah kita sebagai guru nanti bila ID Gmail tu kena agak-agak lah, kalau murid baru tu kita kena admit lah. Dan jangan kata tak boleh ikut Google Meet lah, tak boleh. Tak boleh ikut Google Classroom. Ya, betul dia tak boleh ikut Google Classroom sebab dia tak ada ID Delima. Tapi kita guru mata pelajaran kena alert sikit lah. Kalau guru murid baru ni, dia tak boleh log in Google Classroom. Jadi kita kena bagi bahan tu melalui WhatsApp atau Telegram pada dia lah. Sebab dia tak ada lagi ID Delima, jadi dia memang tak boleh masuk Google Classroom. Google Classroom tu cuma ada yang ada ID Delima sahaja. Okay, itu murid baru. Murid tingkatan 1, ni pun jadi isu juga, setiap tahun benda yang sama. Murid tingkatan 1 ni pun cikgu kelas tingkatan 1 nanti, saya mohon ingatkan murid-murid ni, dia kaedah sama macam murid baru juga. Diorang akan bawa ID Delima tu daripada sekolah rendah. Dia tak automatik masuk ke pangkalan data Hillcrest, tidak. Nanti lepas cikgu update dalam PDM macam tadilah. Maknanya dia akan masuk dalam pangkalan data Hillcrest, mungkin paling cepat pun sebulan lah kalau tingkatan 1 ni, sebab dia lamsam masuk sekali ID tu.
Itu paling-paling cepat. Paling-paling lambat pun dalam 2 bulan lepas sahaja APDN tu disahkan. Jadi kalau lah kata cikgu murid tingkatan 1 kan, saya tak tahu saya punya ID dah 5. Oh memang saya pun tak boleh nak tolong. Okay, cikgu saya pun tak boleh nak tolong. Minta murid itu kontak lah guru kelas dia masa darjah 6 dulu, minta ID dah 5 dia. Sebab saya tak boleh nak check sebab dia tak masuk. Bila dia tak masuk dalam pangkalan data Hillcrest, memang saya tak boleh nak check lah. Okay, baik. Okay. Seterusnya penjanaan ID murid tadi saya dah bagi tahu, bukan saya yang jana. Penjanaan ID ni pihak jabatan di atas sana, kita kena tunggulah selepas proses-proses yang perlu lalui. Reset password, okay, kalau pelajar punya ID tu dah masuk dalam pangkalan data Hillcrest, sama juga dengan cikgu-cikgu, macam cikgu baru ni memang saya tak dapat lagi ID dia dalam pangkalan data Hillcrest. Kalau cikgu baru yang masuk ke Hillcrest ni. Jadi kalau dia lupalah tak boleh nak login dia punya ID dah 5, saya tak boleh nak reset. Ada ya cikgu-cikgu baru yang baru masuk Hillcrest tak boleh nak login. Macam mana Fidah? Tak boleh, saya tak boleh reset. Cikgu kena pergilah sekolah asal balik, minta admin sana tolong reset. Saya kena tunggu ID cikgu tu masuk Hillcrest baru saya boleh reset. Sama juga dengan pelajar pun. Bila ID dia dah masuk pangkalan data Hillcrest baru saya boleh resetkan password dia. Kalau tak sampai bila-bila dia tak boleh masuk nanti. Okay cikgu? Okay, seterusnya G-Suite for Education. G-Suite ni apa? G-Suite dulu pernah dengar kan? Kita ada lagi, ni slide yang keberapa ni Bila rehat ke? Slide yang ke-12, ada separuh sikit lagi. Terus Baik. Okay, kita tengok G-Suite. G-Suite ni apa? Selalu kan dengar orang sebut G-Suite. Dulu G-Suite kalau tengok pengenalan dia dekat sini saya ambil secara umum saja. Dulu kita kenal sebagai G-Suite. Sekarang ni orang dah tak panggil G-Suite dah cikgu Jangan panggil G-Suite. Nampak benar kita tak ikut peredaran. Sekarang kita panggil Google Workspace. Sebab itulah hari ni pun nama bengkel Google Workspace bukan bengkel G-Suite. Okay, maknanya kita punya ID dah 5 tu adalah G-Suite lah sebenarnya. Google Workspace lah. Benda yang sama. Baik, dalam Google Workspace ni sebenarnya banyak benda yang kita boleh explore, kita gunakan. Tapi macam hari ni saya kata tadi, saya akan sentuh lebih kepada Google Meet tadi saya dah sentuh, kalender pun saya dah sentuh, Drive dengan Google Site ni. Okay? Baik. Okay, ni yang ditunjukkan kat sini apa yang ada dalam G Suite for Education ataupun Google Workspace for Education. Ni semua ni ada boleh digunakan. Okay, seterusnya ni Google Drive. Kalau tengok lambang ni pun kita dah tahu ini adalah Google Drive. Apa dia Google Drive? Okay, Google Drive ni adalah cloud. Sekarang ni semua orang simpan secara maya. Sampaikan ada company yang memang cloud kena berbayar. Memang bayar pun. Kita punya account ni pun bayar kan sebab memang kena simpan secara maya lah supaya file tu tak hilang. Baik, jadi kalau tengok dekat sini, ni yang penting ni Gmail kita, cloud yang boleh disimpan dalam Google Drive kita tu hanya sebesar 15 gig. Besar dah tu kan, 15 gig tu besar. Tapi kalau lah sebab macam saya sendiri, saya ada Gmail, saya ada ID dah 5. Gmail ni saya suka simpan gambar-gambar dalam phone. Kan tak nak nanti phone tu penuh gambar, jadi kita simpanlah dalam email kan. Tapi kalau suka sangat simpan gambar dalam drive, dalam Gmail tak ada masalah pun sebab kita punya personal. Isunya nanti dia akan cepat penuh lah. Pernah sampai satu masa dah penuh dah 15 GB. Macam 15 GB besar kan, tapi bila kita simpan banyak video, banyak gambar dalam tu, lagi cepat penuh. Jadi agak terhad. Apa yang saya nak tekankan berkaitan dengan ID D5 kita ni, cikgu kena tahulah dia unlimited storage. Sangat saya suka cikgu gunakanlah Google Drive ID D5 cikgu. Rugi sebab ia berbayar. Jabatan bayar, kalau kita tak guna kita rugilah. Segala benda saya simpan dalam ni. Baik gambar ke, segala kerja sekolah ke, nota ke, apa ke sahaja bila masa saya boleh capai, pakai phone pun boleh. Itu lagi satu kelebihan dia. Dah lah unlimited. Lepas tu maya kan. Tak payah nak fikir-fikir alamak nak buka komputer dulu lah. Tak payah, pakai telefon pun boleh buka melalui Drive. Lepas tu cara dia, nanti saya tunjuk sikit lah.
Okay. Ini apa yang Google Drive boleh buat. Boleh store, boleh create together dalam Google Doc. Ni nanti kita akan belajar. Saya sentuh sikit lah yang ni. Sangat menarik sebenarnya. Kalau kita tengok Microsoft Office, kita ada Word, Excel, PowerPoint. Tapi itu offline kan. Kalau kita buat, kita seorang je lah yang boleh edit. Kan, ni kalau kita buat dalam komputer kita. Tapi bila kita buat benda-benda ni, cikgu jangan tak tahu dalam Drive, dalam Google Drive, Word, Excel, PowerPoint tu ada juga dalam Drive kita. Cuma nama dia agak berbeza lah. Kalau Word tu dia jadi Google Docs. Kalau Excel dia jadi Google Sheet. Kalau PowerPoint dia jadi Google Slide. Dia sedikit nama dia berbeza. Dan kelebihan dia, ni lah dia boleh create together. Maknanya kita buat satu tapak. Contohlah kata nanti kita nak ada sedikit tugasan untuk RPT kan. Kita nak buat RPT dengan tingkatan 3 contoh kan. Lepas tu nak cikgu tingkatan 3 pun semua dapat tengok RPT yang kita buat. Cikgu tingkatan 3 pun nanti sama-sama dapat involve ataupun edit RPT tu kod-kod lah. Ada penambahan apa yang kita nak tambahkan dalam RPT tu. Sama-sama boleh duduk bersama untuk buat. Tanpa kita duduk dalam satu kumpulan, masing-masing boleh buat di rumah masing-masing. Itulah menariknya. Nanti saya akan tunjuk sebelah sedikit. Kemudian yang ni pun publish easily site ni saya akan tunjuk juga lepas ni. Find everything with search. Okay, maknanya kalau dalam Google Drive ni nak cari search je. Tak payah pening-pening. Kalau kita simpan dalam komputer kita kena ingatkan. Ni simpan dalam folder mana? Lepas tu tak ingat dah alamat apa nama dia. Lepas tu alamat search kat bawah tak jumpa pula, macam-macam lah kan. Tu kalau dalam simpan dalam komputer. Okay, ni apa yang G Suite ataupun Google Workspace kita boleh buat. Okay, tutorial sikit Google Drive. Okay, saya nak tunjuk sikit macam mana kita nak simpan file dalam Google Drive. Kenapa saya nak tekankan yang ni cikgu? Sebab saya sebagai admin sekolah untuk email Delima ni, saya boleh check kapasiti guru yang tidak menggunakan cloud dia, tak gunakan Google Drive storage dia. Ramai cikgu kita tak guna tau, sayang. Saya tengok bila tengok 0 GB, kosong tak guna. Alamak, rasa saya nak guna je. Okay, jadi sebab tu saya nak ajak cikgu-cikgu semua gunakanlah Google Drive kita tu. Okay, sekejap saya tunjuk sikit macam mana kita nak guna drive kita. Okay, ni saya tunjuk sorry. Okay, kalau kita nak cari drive tu kat mana? Okay, kalau kita masuk email kita, ni email MOE saya ni. Memang saya guna sepenuhnya ni. Kalau kita masuk email MOE kita ni, kita klik dekat Google Apps ni, kita nampak button drive ni. Boleh klik saja drive ni. Dia tak, saya kena share apa? Semua sekejap entire screen. Okay. Cikgu boleh nampak ni drive saya lah. Penuh dah sebenarnya, macam-macam ada dalam ni. Dalam drive ni pun kita boleh buat folder cikgu. Cikgu buatlah folder untuk subjek cikgu. Apa-apa saja cikgu nak buat dalam ni kan. Folder ini buku teks saya Syara Maya. Ni folder pengurusan 2001-2020. Buatlah folder-folder ni. Lepas tu contohlah macam KJSS pun. Segala pengurusan KJSS semua dalam folder ni. Kalau lah tiba-tiba saya pindah sekolah, saya bagi je link ni. Bagi link ni pada bendahari baru. Semua benda dah ada dalam ni. Pada account senang. Sangat senang cikgu. Baik. Macam mana nak gunakan drive kita ni? Okay cikgu, kalau kita tengok kat sini perkara pertama kita boleh buat folder. Macam mana nak buat folder? Klik button kanan mouse. Okay, ada new folder. Okay, just klik je new folder. Buatlah. Ni saya buat contoh Google Workspace. Okay, dah ada dah Google Workspace folder kat sini.
Jadi segala benda nak simpan maklumat hari ni boleh simpan dalam ni. Mungkin kata laporan lah, gambar lah, apa saja kan. Kemudian dalam ni pun bila kita nak buat, tadi saya sentuh berkaitan dengan Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Site, semua Google kan. Kita ni macam-macam boleh buat sebenarnya. Okay, kalau cikgu klik button kanan mouse, semuanya dah ada kat sini. Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, more ni lagi dah macam-macam. Okay, kalau lah, okay, cikgu dah ada dah file dalam komputer kan. Lepas tu, macam menarik lah belajar hari ni, boleh simpan semua dalam Google Drive kan. Terfikir pula nak simpan lah semua dalam Google Drive. Boleh cikgu. Contohlah cikgu dah ada lah semua dalam komputer, dah asing siap-siap dalam komputer, cikgu boleh upload sahaja. File upload atau folder upload. File ni kalau satu-satu lah, kita nak upload satu-satu file. Tapi kalau lah kata kita nak satu folder, folder apa kita dah ada dekat dalam komputer kita, nak satu folder ni just kita klik upload sahaja. Nanti dengan folder-folder tu dia akan masuk dalam ni. Lepas tu boleh edit terus dalam ni. Tu pun mudah. Jadi senang lepas ni, tak ada isu kata kalaulah komputer kita tiba-tiba rosak ke, kena format tak boleh buka ke, alamak file dalam komputer, tak boleh buka, tak boleh fikir lah, kerja semua tak siap kan. Jadi itulah saya nasihatkan cikgu, simpanlah segala kerja buat cikgu dalam drive, lebih selamat. Andai kata komputer kita rosak sekalipun, tak boleh guna sekalipun, kalau bukan rosak mungkin terhempas anak buat sekalipun kan. Jadi kita masih lagi boleh capai file kita melalui apa-apa platform, pakai PC kat sekolah pun boleh kan. Jadi senang. Baik. Okay, saya nak sentuh sikit, inilah Google Doc, Google Sheet, Google Slide ni. Menariknya Google Docs ni, okay, klik dia sama je, klik button kanan mouse, klik saja Google Docs. Okay, Google Doc ni fungsi dia macam Word lah. Okay, contohlah kata cikgu nak buat berkaitan dengan RPT tadi kan, saya cakap RPT tingkatan 3. Okay, saya tak nak buat RPT lah. Untuk hari ni saya nak berkomunikasi dengan cikgu sikit. Kehadiran bengkel Google Workspace. Okay, contohlah saya kata saya nak ambil kehadiran murid, dia boleh kolaborasi bersama-sama, cikgu semua boleh edit dalam link yang sama. Macam mana kita nak kongsi? Contohlah saya dah buat lah, nanti kalau cikgu buat RPT lah saya nak kongsikan file saya ni dengan cikgu-cikgu yang ada dalam ni. Jadi cikgu tolong tulis nama pada kehadiran yang saya sertakan di sini. Saya nak tengok siapa yang fokus hari ni. Sekejap Okay, jap. Okay, saya dah buat ni kan. Kita klik saja button share. Okay, kehadiran bengkel Google Workspace, saya savekan. Okay, kat sini saya nak ambil link ni. Kalau tengok kat sini, restrict pada MOE, restrict pada ID delima kita kan. Jadi saya tukarkanlah kepada anyone with the link. Okay, lepas tu dekat sini cikgu kalau nak sama-sama boleh edit, jangan bagi dia view Kalau view ni dia cuma boleh lihat je. Kalau kita nak bagi sama-sama boleh edit, kita kliklah editor. Jadi siapa-siapa yang ada link ni nanti dia boleh edit. Lepas tu kita copy link ni. Okay, cuba type sikit siapa yang ada bersama saya pada pagi ini. Tuliskan nama pun cukup. Saya kongsikan linknya dekat bahagian chatting. Tak apa, berebut pun tak apa. Kita misalnya nak tak nama je, tak kisah pun. Cikgu enter bawah-bawah sikit pun tak apa. Nampak kan? Cikgu boleh nampak macam mana semua orang berebut nak type. Boleh nampak nama kat situ. Sangat menarik lah. Semua orang boleh berkolaborasi. Semua orang boleh edit file yang sama. Kalau cikgu nak bagi latihan dekat anak murid cikgu masa PDPR nanti pun menarik juga pakai benda ni. Okay, buatlah satu soalan, cikgu boleh buatlah dalam bentuk table kan, saya bagi pandangan. Buat dalam bentuk table, buat siap-siap. Table yang ni nama siapa, table yang ni nama siapa. Lepas tu suruh murid tu jawab dalam table tu
Sebab murid kita ni kadang dia tak nak on mic, malu. Tapi bila kita suruh type, oh laju, suka kan. Jadi kita boleh berkolaborasi dengan murid kita, nampak kan? Cuma dia akan berebut lah dekat sini. Tak apa, tak ada masalah. Okey, cukup cikgu. Alhamdulillah ramai yang bersama saya, seronok kan? Okey, cukup cikgu. Okey, saya nak teruskan. Okey, itu berkaitan dengan Google Doc. Sama juga dengan fungsi, saya patah balik, ni file kita tadi yang saya boleh je check balik. Kalau selagi cikgu ada link tu, cikgu boleh je type. Nanti saya akan dapat, oh nama-nama ni dah ada. Okay. Kalau Google Sheet pun sama juga. Google Sheet ni macam Excel. Tanggapan kita Sheet Excel, tapi dia secara maya. Sama juga cara dia, klik sahaja button kanan mouse, klik Google Sheet. Okay, jadi kita dapatlah Google Sheet ni. Contohlah kata nak buat apa-apa kan. Sama juga nanti share dengan kawan kita, share link yang sama macam saya tunjuk tadi. Kalau ni untuk Excel, slide pun sama, PowerPoint kan. Contoh kata nak berkolaborasi dengan kawan-kawan, buat nota lah, nota. Contoh nota PDPR kan. Oh kita nak buat tajuk ni sama-sama dengan cikgu tingkatan 3, semua kena buat. Apa ada dalam nota ni, kita nak bagi nota ni sama untuk murid kita. Kita boleh berkolaborasi dengan cikgu-cikgu kita, edit sama-sama. Okey, semua dah setuju. Kita bagi nota yang sama ni pada murid-murid setiap kelas. Okey, contohlah macam tu. Okey, Google Form ni banyak dah saya dah tunjuk sebelum ni. Bagi cikgu-cikgu baru yang tak pernah buat pun nanti boleh PM saya lah. Ada je dalam YouTube saya pun ada. Boleh belajar buat Google Form. Sangat menarik Google Form ni, terutamanya kalau kita nak buat quiz ataupun soalan-soalan secara online. Sepatutnya Google Form ni sama-sama kita semua ni dah mahir dah Oh ya, untuk guru-guru yang menjaga bilik khas, nanti keluarnya buku manual pengurusan 2022-2023. Sebenarnya saya terlupa Andalah cikgu-cikgu terlibat dengan menjaga bilik-bilik khas. Kita kat sekolah tu banyak bilik khas kan. Saya mohon kerjasama cikgu-cikgu tersebut sediakan Google Form untuk penggunaan bilik. Buat Google Form untuk penggunaan bilik dan tampallah di pintu masuk bilik-bilik khas tersebut. Dan cikgu-cikgu yang nak menggunakan bilik-bilik khas tersebut, sama-samalah kita isi setiap kali nak guna bilik tu, isilah link yang ada, sama ada nak buat dalam bentuk QR code ke link ke, terpulanglah pada guru bilik khas tu. Tapi sebaik-sebaiknya QR code lah. Cikgu yang nak gunakan tu dah ada, isilah. Sebab saya tengok macam bilik ICT tu pun dah ada, tapi yang gunanya tak pernah lah nak link. Sebab orang yang buat, dia akan dapat respon dalam responses dia. Dia tahulah. Okay? Jadi tolong kerjasama cikgu nak guna pun, pastikan masukkanlah maklumat yang diperlukan semasa menggunakan bilik-bilik khas tersebut. Sebenarnya benda ni dah lama, tapi macam kita tak biasa. Mungkin sebab tak biasa lah kan. Kita kena biasakan lah. Dulu kita tulis tangan kan. Kalau boleh sekarang ni semua kita nak elakkan daripada kertas, sentuhan kertas semua. Daripada segi pengurangan kertas dan juga masalah COVID yang ada sekarang ni kan. Okey, itu habis berkaitan dengan, saya pergi balik. Okey, habis berkaitan dengan simpan file dalam Google Drive tadi. Boleh cikgu? Google Drive? Cikgu boleh pasal Google Drive ada soalan. Sekejap saya stop dulu yang ni. Pukul 11.15. Paling-paling lewat pun ke 12 kena habis. Tu paling lewat lah. Lagi awal lagi bagus. Dan boleh Google ada soalan tak pasal Google Drive? Boleh teruskan? Tak apa. Yang tadi tu tak payah type. Sebabnya untuk kehadiran hari ni ada link lain yang akan saya bagi di akhir. Di akhir kita punya bengkel ni lah. Kehadiran memang saya tak bagi lagi. So ada di akhir. Kak Zah. Okay, yang lain ada lagi soalan? Yang tadi just kita nak tengok macam mana cikgu berkolaborasi secara atas talian. Baik, kalau tak ada saya teruskan. Okey.
Google Site. Okay, ni last pembelajaran kita hari ni yang saya nak sentuh. Apa dia Google Site ni? Okay. Kalau tengok dekat sini, Google Site adalah satu aplikasi yang disediakan secara percuma je oleh Google. Dia lebih kepada blog lah. Dulu kita guna blog macam-macam kan, Weebly lah, WordPress lah, macam-macam lah kan. Tapi hari ni sebenarnya Google dah buat satu template yang sangat mudah. Kita punya Ocean tu pun sebenarnya pakai Google Site je. Dan sangat mudah boleh kita gunakan untuk buat kita punya blog sendiri ataupun kita punya site sendiri. Sesuai digunakan sebagai satu platform untuk cikgu gunakan kumpulkan bahan-bahan pembelajaran yang diperolehi melalui internet. Okay, kemudian boleh kita share dengan murid-murid kita. Google Site ni pun kita boleh berkolaborasi macam mana kita buat Google Google Doc tadi. Maknanya kita nak share sama-sama site tu dengan cikgu subjek kan. Contoh pakat-pakat lah, cikgu tingkatan 4 untuk semua subjek bahasa Melayu. Kita buatlah dalam site ni cantik-cantik, nanti murid kita semua rujuk satu site ni je untuk bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi bahan tu bahan yang sama murid kita boleh dapat untuk tingkatan 4. Tak adalah berbeza-beza pun boleh. Tu menarik Google Site ni. Nanti saya akan buat tutorial sikit. Baik, ni saya nak tunjuk contoh Google Site. Okay, kita ada dua, saya tunjuk kat sini. Satu, saya nak tunjuk contoh berkaitan dengan kita punya Ocean. Satu lagi saya nak tunjuk contoh site saya sendirilah. Ni saya nak bagi gambaran macam mana cikgu kod-kod lah kan. Lepas ni nanti menarik pula kan Google Site ni. Dia nak kumpulkan semua bahan PDP. Kita cikgu ni banyak bahan tapi berterabur. Kalau tak berterabur pun dia simpan secara offline dalam komputer. Lepas tu tadi isunya bila nak ada kelas, mula tercari folder mana kan. Itu satu, nanti tiba-tiba komputer kita rosak kena format, habis semua bahan PDP dah ada dah dulu, kena buat balik semula. Lagi pening kepala kan. Macam saya punya, kenapa saya buat site saya punya PDP ni, saya simpan semua bahan PDP saya dalam site ni. Setiap tahun saya gunakan benda yang sama je, just klik je. Lepas tu murid-murid saya pun saya boleh cakap, okay awak ambil je link ni. Lepas tu nanti diorang boleh tengok by phone diorang. Tak payah bawa buku mana-mana, senang. Saya nak anak saya duk tengok, menariknya Mi kalau lah cikgu semua boleh buat macam ni kan seronok dia kata. Minta lah cikgu buat, saya kata. Macam mana kan? Baik. Saya tunjuk dulu yang pertama ni, contoh ini daripada Google Site. Contoh kita punya Ocean tu, mungkin ada cikgu yang tak pernah buka Ocean. Okay, saya tunjuklah sikit. Sekejap. Saya stop screen yang ni dulu. Adakah cikgu yang tak pernah tengok Ocean kita? Cakaplah tak pernah tengok, sedih tau. Kita ada jawatan kuasa Ocean dalam buku manual pengurusan juga nanti. Nama-nama yang tercatat dia bawah pembelajaran digital lah. Nama-nama yang terlibat dengan jawatan kuasa Ocean ataupun pembelajaran digital ni kena sentiasa update maklumat yang ada dalam ni. Sebab inilah yang saya sebut tadi, Ocean kita ni menjadi contoh pada bukan saja digombak tapi dah naik ke KPM tu yang saya takut tu sebenarnya. Bila naik ke atas, diorang akan sentiasa cek laman web ni update tak update. Info yang terkini ada tak ada. Itulah juga kan. Tapi kebaikannya seronok lah. Nama Hillcrest ni dah naik ke atas dah sebenarnya. Okay. Baik. Kalau tengok pada Ocean ni, ni semua adalah gunakan Google Site je. Dalam satu site. Tapi saya nak sebut awal-awal lah. Site ni ketuanya pokoknya walaupun kata saya lah yang bina tapi bukan saya seorang yang update dalam ni. Ramai cikgu, kalau dulu asalnya kalau kita tengok ada lebih kurang 14 orang guru kita yang update maklumat dalam ni. Kami berkolaborasi update maklumat sama-sama. Puan Azura paling banyak lah update bahagian kurikulum. Boleh je cek kat sini, sangat cantik. Kalau tengok kat sini cikgu yang tak pernah buka Ocean nanti buka. Ini bukan saya buat seorang tau, kita ada tim kita. Tengok perpustakaan digital. Puan Wan Adeline buat tu, saya kata Puan Adeline memang dah mahir. Cantik sangat, boleh baca. Banyak sangat info yang ada dalam
Ni video pembelajaran daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, bahan pembelajaran. Ini yang saya nak dalam perpustakaan digital ni, kalau bolehlah cikgu luangkanlah sedikit masa. Bahan dah ada, cuma kita nak kumpulkan dalam satu site. Cikgu buatlah site cikgu, nanti cikgu bagi link tu pada saya pun boleh, pada Puan Wak Adlin pun boleh kan Kak Din? Kita sama-sama masukkan dalam pembelajaran bahan digital ni nanti. Boleh Kak Lin? Kalau ada cikgu yang buat site. Kak Zura kena bagi contoh. Kak Zura memang cantik. Kak Zura buat ni bahagian kurikulum. Tapi bahagian bahagian PSS ni bukan saja saya kata cantik, PPD pun cakap memang wow lah. Memang wow lah untuk PSS kita. Boleh explore. Jadi bahan site cikgu tu masuk dalam. Nampak kan? Nampak macam blog wow. Tapi pakai Google Site je. Okay. Lagi satu saya nak tunjuk juga. Okay, ni site PDP saya. Saya buat simple je sebab saya buat ala kadar. Yang penting benda tu ada disimpan. Okay. Ni saya nak cikgu buat lah. Kalau boleh buat lagi cantik lah. Cikgu mungkin lebih expert, rajin explore kan. Saya pun buat basic-basic je. Okay, maknanya dekat sini cikgu kumpulkanlah bahan PDP cikgu. Okay, kalau macam saya tingkatan 3 ni dah full dah. Tingkatan 4 pun dah full tu maknanya dah siap, complete dah. Ni semua ada nota dia sendiri. Tingkatan 4 pun dah ada dah. Sebab saya yakin cikgu memang banyak bahan cuma tidak terkumpul. Jadi macam saya buat kan, saya buat untuk tingkatan 3 ni, dah ada dah semua ni notanya. Setiap kali nak mula kelas, sebab tu saya akan sentiasa menggunakan paling tidak LCD tu kena adalah LCD projector kan, tak payah nak tulis-tulis dah. Tunjuk dekat murid, oh ni yang semua kita kena belajar ni. Hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar bahagian Al-Quran. Apa dia? Zikir. Klik. Sebab bahan ni kita dah ada kan. Boleh terus capai. Okay, kita belajarlah bab zikir hari ni. Macam tu lah. Jadi bahan ni tu saya kata tadi, saya yakin cikgu semua dah ada bahan. Cuma sekarang ni kumpulkanlah setempat. Mungkin dia penat mula-mula je. Saya tak nafikan macam site yang saya buat ni sebenarnya saya dah mula tahun 2019. Ni dah 2022. Tapi bukan sekaligus cikgu, bukan sekaligus. Saya buat sikit-sikit. Mula-mula buatlah PowerPoint kan, PowerPoint biasa tu. Nota tajuk yang pertama. Lepas tu buatlah site ni, masukkan satu. Video ni tak lakat nak buat lah. Video tak berapa berkenan sikit nak buat. Quiz ni saya gunakan Quizizz. Maknanya murid dah baca ni dia boleh jawab quiz. Buat sikit. Lama-lama akan jadi satu bahan yang kita boleh kongsikan terus link ni. Macam saya terus buat link kan. Link ni saya terus bagi pada murid saya. Cikgu saya nak maknanya diorang boleh check terus kita punya bahan PDP kita. Okay, jadi macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat Google Site ni? Okay, saya buat sedikit tutorial Sangat senang kalau cikgu yang suka explore lagi bagus. Okay, sebab dia template. Kejap saya tutup sikit-sikit, banyak sangat yang keluar ni. Okay, mana nak cari Google Site tu cikgu? Kalau cikgu buka sahaja, cikgu boleh terus type Google Site tapi saya suka buka melalui email saya ni sebab saya kalau buka komputer ni first yang saya buka email lah. Saya tak buka lain dulu, saya buka email dulu. Takut ada benda lain masuk kan, macam-macam masuk. Baik, jadi macam mana nak mulakan Google Site? Cikgu klik dekat button 9 Google Apps ni. Cikgu klik saja Google Site. Okay, untuk cikgu yang terlibat dengan AJK Ocean pun kena mahir lah Google Site ni nanti sebab akan sentiasa update kan. Baik, lepas tu macam ni saya dah ada kan. Kalau baru nak buat site, cikgu boleh klik blank ataupun ni template yang dah ada. Contohlah saya ambil template kelas. Kalau cikgu nak buat blank ni kena buat balik lah. Template ni kita boleh pilih je daripada template kita yang dah diberi. Kita edit lah. Kita edit. Ni kalau tengok sebelah kanan ni dia ada tools dia. Text box, image. Embed ni maknanya kalau kita copy link, contoh link YouTube kan. Pergi dekat YouTube. Nabi SAW bersabda, aku dan anak yatim di hari akhir. Kita klik copy lah dia punya ni, link dia ni. Kita masuk balik mana set kita tadi. Embed ni, kita masukkan link tu. Tu embed.
Drive ni kita nak masukkan bahan daripada drive. Okay, layout ni terpulang lah kita nak buat layout. Kalau 3 macam ni, ni dah ada template. Template yang kita boleh gunakan dan kita boleh edit. Cikgu boleh explore tools semua yang ada di sebelah kanan ni. Doc, slide, sheet, semua dah ada, macam-macam ada. Okay, tinggal masukkan sahaja cikgu. Lepas tu gambar pun boleh masuk. Nama nak tukar boleh tukar. Contohlah kata site pembelajaran. Kan sangat menarik lah. Lepas tu buatlah topik 1, topik 2, topik 3. Contohlah saya buat topik 1. Ni site pembelajaran kita kan. Topik 2, topik 3 dan seterusnya. Lepas tu macam mana nak masuk nota tu? Cikgu klik kan contoh topik 1, kita dah ada dah nota dah kan. Sebab bahan tu dah lama kita simpan, cuma kita tak kumpulkan. Cikgu highlight kan macam mana nak link. Kita link je ke dalam kita punya nota yang kita dah siap ada kan. Klik highlight kan topik 1 tadi, ni insert link. Sebelum kita insert link ni cikgu, macam cikgu dah buat nota-nota semua yang sebelum ada dalam sebelum-sebelum ni kan. Saya nak cikgu kumpulkan dulu dalam drive. Okay. Masukkan dulu, uploadkan nota-nota show cikgu tu dalam drive delima kita tu. Lepas tu nanti kita ambil link nota daripada drive, kita insert je kat sini. Okay, contohlah Contoh, saya nak masukkan topik 1 ni dalam drive saya. Okay, contohlah kata ni nota saya, kehadiran banking ni. Saya katalah ni nota saya. Saya ambil link dia. Okay, saya klik. Saya copy link dia tadi. Okay, kita copy link dan lepas tu pergi balik dekat site kita ni. Saya highlight kan, nota dah ada kan. Lepas tu saya pastekan je. Lepas tu apply. Tak. Lepas tu contohlah saya publish. Jangan lupa ni, bila dah buat setiap benda yang kita dah buat, kita publish. Publish ni macam kita publish lah kan. Okay, web address ni biasa dia dah bagi, kita bagi nama lah. Site PDP. Contohlah saya buat simple je. Kita namakan lah. Kalau kata nak buat nama site PDP, nak buat nama kita kan. Contoh boleh je. Site PDP Hafidah. Ataupun kata nak buat site PDP KH tingkatan 1. Macam tu lah. Okay, lepas tu bila kita dah publish, kita nak preview, nak tengok kan. Preview dia ada dekat sini. Macam gambar komputer ni, klik. Nampak tak, dia dah ada macam link. Jadi bila pelajar kita tengok topik 1, apa tajuk ni, bahan dia, just klik. Dia pergi mana sebenarnya? Dia pergi link ke dalam drive kita punya bahan tadi. Adalah kat situ. Kan? Sebab tu dia kata bahan kita dah ada, cuma kita tak kumpulkan. Link murid kita nak bagi yang mana? Dekat atas ni lah. Okay, sorry. Kita balik. Okay, kita ambil ni, copy publish site link. Ni yang nak bagi pada murid kita. Copy. Ni panjang lah kan. Tapi kalau kita nak pendekkan, kita copy link ni. Dulu saya pernah ajar juga macam mana kita guna bit.do, gg, bit.ly saya kira sekarang kita jangan guna sebab bit.ly ni dia scam, ada isu scam. Setakat ni saya guna yang selamat bit.do, gg pun sama. Yang selamat sikit bit.do. Pendekkan, boleh pendekkan site ni gunakan short URL tu. Lepas tu bolehlah bagi dekat murid kita. Mudah tak? Yang ni nanti cikgu explore, senang je nak masukkan ni. Kalau daripada drive, cikgu klik dulu. Contoh nak masuk kat gambar ni kan. Gambar ni pun nanti boleh ubah. Gambar ni kita masuk image. Upload image. Tools kat sini ni template je. Cikgu boleh masukkan image. Contoh. Saya masuk logo, nampak? Text, drive ni daripada drive image yang bawah ni pun cikgu boleh explore. Ni divider, button, ni kalau masuk button lah. Cikgu boleh explore benda-benda ni dekat bahagian tu ni. Kalau cikgu yang berminat, cikgu buatlah. Saya galakkan sangat, buatlah. Kumpulkanlah bahan PDP kita, jangan kita simpan merata. Jangan simpan merata. Kalau kita dah kumpulkan setempat sampai bila-bila pun kita boleh guna. Jadi setiap tahun tak payah pening-pening kepala nak siap bahan semua dah ada dalam ni. Sebab tu saya kalaulah
diberi masa, saya pernah mengajar kat kelas 30 waktu seminggu, saya tak masalah, bagilah. Kan, sebab bahan semua dah ada, nak ngajar ni senang, kita dah ada bahan, bagi je. Tapi bila dalam keadaan boleh je nak ngajar 30 waktu, kena tengoklah kerja-kerja sampingan lain kan. Itu je. Kalau bagi fokus pada mengajar berapa waktu pun sebab kita ada bahan kan, tak payah pening-pening kepala, kita nak cari-cari maklumat lain. Okey, boleh cikgu berkaitan dengan Google Site. Okey, sikit lagi. Okay, itu berkaitan dengan Google Site. Jadi ada 3 benda yang saya sentuh tadi kan, Google Meet, Google Drive, Google Site. 3 benda ni kalau cikgu expert untuk hari ni, 3 perkara ni pun dah alhamdulillah, wow, memang hebat lah. Kita boleh teruskan kita punya kaedah PDP dengan lebih baik. Baik, okay, itu untuk hari ini yang saya rasa saya perlu sampaikan pada cikgu dan ingin dikongsikan juga bersama cikgu-cikgu. Baik, kat sini ada 2 perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertama, ada 2 penilaian cikgu jangan terkejut. Penilaian yang pertama ni penilaian daripada PPD. Penilaian yang kedua ni penilaian sekolah yang saya akan ambil nama-nama cikgu untuk masuk mata ladap hari ini. Baik, saya akan kongsikan link dia. Sekejap ni cikgu boleh jawab dulu penilaian daripada PPD boleh? Penilaian PPD ni cikgu punya data tak sampai kat saya, jadi saya tak boleh nak masukkan dalam SPL KPM nanti. Data dia terus sampai ke PPD. Cikgu boleh klik dekat bahagian chatting. Cikgu klik link tu, nanti cikgu akan pergi, sekejap ya, saya tunjuk dia punya paparan. Cikgu akan dapat paparan PPD punya ni untuk penilaian PPD ni. Okay, kalau cikgu tengok bahan kat bawah ni, bahan bengkel Google Workspace for Education. Sebenarnya dekat PPD dah siapkan bahan Google Workspace Guide. Kalau rajin nak baca, bacalah. Slide PowerPoint pun kalau rajin nak baca, bacalah. Tapi tadi yang saya bagi tadi memang dah paling short dah saya rasa. Kalau cikgu rasa nak explore lagi, boleh buka yang ni. Cikgu klik dekat kehadiran bengkel ni. Ni untuk PPD punya. Nanti nama-nama cikgu akan naik dekat PPD lah, siapa yang dah ikut bengkel hari ni. Tak tahulah PPD nak buat apa kalau kata tak ikut bengkel hari ni, dia nak panggil bengkel dengan dia ke, tu saya luar bidang kuasa saya tak berani nak kata apa-apa lah, okay. Tapi apa pun cikgu isi dulu dekat kehadiran bengkel dan penilaian ni, nanti akan buka satu form untuk cikgu isikan penilaian dan bengkel hari ni. Okay, itu untuk link yang pertama. Link yang kedua, saya kongsikan lagi satu link untuk saya untuk saya masukkan dekat dalam SPL KPM. Sementara tu cikgu isi yang link PPD tu dulu. Untuk link kehadiran hari ni. Okey. Yang kedua ni saya kongsikan link kehadiran hari ni berserta penilaian yang saya sampaikan hari ni. Mungkin ada yang tak jelas. Yang kedua ni saya akan ambil untuk kehadiran dalam SPL KPM lah. Okey, sambil-sambil cikgu isi tu. Okey, untuk mata ladap hari ini, saya ada janjikan ada 2 jam, ada 6 jam kan dekat dalam notis yang saya bagi untuk bengkel hari ni. Jadi dia punya tugasan pun sedikit berbeza lah. Yang 2 jam akan dapat mata ladap yang isi Google Form yang kedua yang saya kongsikan hari ni. Secara automatik saya akan masukkan mata ladap dia 2 jam lah dalam SPL KPM. Selepas seminggu ya cikgu, saya akan tutup selepas seminggu. Sebab mungkin ada cikgu-cikgu kita yang tak dapat join hari ni, dia nak tengok
recording, kemudian dia akan isi Google Form tersebut. Saya akan tunggu jugalah, jadi saya akan masukkan sekali lagi, sekali lamsam selepas seminggu untuk mata ladap 2 jam. Bagi cikgu yang nak mata ladap 6 jam, okey, ni ada sedikit tugasan tak susah pun, senang je. Benda yang sama yang saya tekankan tadi. Yang pertama, kalau nak mata ladap 6 jam untuk saya masukkan selepas seminggu, saya bagi masa seminggu sampai minggu hadapan. RPT, sebab saya kira sekarang ni semua tengah buat RPT kan. Cikgu buat RPT dalam Google Doc secara berkumpulan. Okay, saya boleh check sama ada cikgu buat berseorangan ataupun cikgu buat secara berkumpulan. Ada cara dia lah, nanti saya tak tunjukkan cikgu. Nanti saya boleh check. Jadi cikgu yang buat RPT dalam Google Doc, kongsikan link RPT tersebut pada saya. Nanti saya akan, bukan saya simpan sebenarnya, saya akan bagi juga pada SU Query. Jadi SU Query bolehlah simpan dalam satu folder kan. Esok-esok kita nak cari senang. Okay, jadi maknanya cikgu yang buat RPT tu simpan dalam Google Doc. Saya nak cikgu kongsikan link itu pada saya untuk saya dapatkan mata ladap 6 jam. Atau kalau cikgu rasa tak nak buat RPT tu, sebab bukanlah tugasan, sebab kita semua dah ada person in charge kan yang buat RPT tingkatan 1, 2, 3 kan. Lepas tu tak apalah, biar cikgu tu je lah yang buat kan. Tak terpulang, cikgu boleh pilih sama ada nak buat RPT ataupun yang kedua cikgu pilih buat tapak pembelajaran menggunakan Google Site. Simple-simple pun tak apa. Yang penting ada tapak dia dulu. Saya nak cikgu buat tapak tu, maknanya cikgu kongsikan link Google Site cikgu, masukkanlah sikit-sikit pun tak apa bahan pembelajaran yang sedia ada sekarang ni. Kongsikan juga linknya pada saya paling lewat minggu hadapan lah. Selepas seminggu saya akan tutup untuk mata ladap 6 jam dan juga 2 jam itu. Jadi siapa yang tak siapkan itu, saya takkan kira lah mata ladap dia, saya takkan masukkan. Okay, boleh cikgu? Sebab tapak pembelajaran Google Site tu bila cikgu kongsikan linknya pada saya akan masukkan pula bawah PSS ya kan, link kita masukkan dalam Ocean kita untuk pembelajaran digital bawah Ocean kita. Okay? Boleh tak cikgu? Ada soalan cikgu? Jam pukul 11.30. Boleh. Okey. Nanti share link semua site tu. Kan baru nampak lebih berkembang. Okey, alhamdulillah, saya kira sampai situ sahaja untuk saya sampaikan hari ini. Okey, cikgu ada apa-apa soalan? Sesi soal jawab, sekiranya ada yang tak pasti nak bertanya. Tak ada cikgu? Pak Norizan ada. Pak Norizan nak sampaikan apa-apa ke? Tak ada Fida, tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah saya kira cukuplah setakat ini dahulu. Nanti cikgu explore lah balik. Saya akan sharekan recording saya ni juga dalam kita punya dokumentasi kelas lah dan pastikan cikgu isilah kedua-dua link tersebut. Link PPD tu kena isi dan juga link untuk SPLPPM pun isilah juga untuk saya isikan dalam ladap nanti. Okey, itu sahaja. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih Fida. Sama-sama.